Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Diharapkan murid-murid telah bersedia untuk proses PDPR pada kali ini. Di kesempatan ini belum terlewat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga tahun 2021 ini diberikan kesihatan terbaik untuk murid-murid SK Selanda, terutamanya murid-murid tahun 6 Zamrud dan tahun 6 Delima. Dan jangan lupa kita jaga kita serta patuhi SOP bagi melindungi diri daripada wabak pandemik COVID-19. Baiklah murid-murid, ini merupakan ilustrasi harapan buku teks tahun 6 di mana murid-murid akan mempelajari tajuk 1 Negara Malaysia, unit 1 Lahirnya Sebuah Cinta, dan di sepanjang proses PDPR ini berlangsung yang akan dikendalikan oleh saya iaitu Cikgu Fauzi bin Muhammad untuk kelas 6 Zamrud. Baik murid-murid, untuk kandungan di dalam buku teks ni, murid-murid akan mempelajari 3 tajuk utama iaitu tajuk 1 iaitu Negara Malaysia, tajuk 2 Kita Rakyat Malaysia, dan tajuk 3 Pencapaian dan Kebanggaan Negara. Jadi untuk tajuk 1 ni, murid-murid akan mempelajari unit 1 iaitu Lahirnya Sebuah Cinta. Untuk tajuk hari ini kita akan mempelajari tentang pembentukan Malaysia, di mana bagaimana gagasan pembentukan Malaysia ini yang telah dinyatakan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj semasa beliau berucap dalam satu majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Singapura pada 27 Mei 1961. Terdapat beberapa sebab yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Antaranya ialah untuk menjamin kesempatan negara, di mana kita dapat lihat Singapura dan Sarawak menghadapi ancaman komunis, di mana pihak komunis berusaha untuk menjadikan Sarawak sebagai sebuah negara komunis bagi menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Dan dalam masa yang sama, Persekutuan Tanah Melayu mempunyai pengalaman dalam menghadapi ancaman komunis. Jadi dalam masa yang sama, itu merupakan satu poin yang baik untuk gagasan pembentukan Malaysia itu sendiri. Selain itu ialah untuk memajukan ekonomi, meningkatkan permintaan pasaran barangan tempatan, dapat menarik pelabur luar, memajukan taraf hidup rakyat. Ilustrasi gambar ini menunjukkan bukti bahawa pada ketika ini pengucapan tersebut dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman sendiri, di mana idea penubuhan pembentukan Malaysia. Dilihat di sini juga Malaysia, penubuhan Malaysia itu sendiri kita dapat lihat daripada negara kita sendiri itu untuk menjamin keseimbangan kaum, di mana kalau kita lihat Malaysia ketika ini terdiri daripada pelbagai kaum yang boleh kita tengok iaitu Melayu, Cina, India, orang asli, etnik Sabah dan Sarawak, etnik Sikh, Siam, Portugis, Bapa dan Nyonya, etnik Chetty, di mana penyatuan kaum ini menyebabkan akan jadi berkembangnya gagasan pembentukan negara bangsa Malaysia itu sendiri. Jadi pada masa yang sama, pembentukan Malaysia ini juga disertai oleh negeri Sabah, negeri Sarawak, negeri Singapura. Jadi pembentukan Malaysia ni sebenarnya juga mendapat tantangan daripada Filipina dan juga Indonesia, tetapi ketangkasan Tunku Abdul Rahman itu sendiri berjaya menangkis dan memberi keyakinan kepada pihak kerajaan British ketika itu untuk menunaikan gagasan pembentukan Malaysia itu sendiri. Tetapi Singapura pada 9 Ogos 1965 telah secara rasmi keluar daripada pembentukan Malaysia itu sendiri. Kelebihan pembentukan Malaysia, kita dapat lihat kemerdekaan Sabah dan Sarawak dipercepatkan. Sebelum ini negara ini berdiri sendiri di bawah pemerintahan British sendiri, di mana Sarawak diperintah oleh Raja Brooke dan Sabah diperintah oleh Syarikat Borneo Utara British. Pasaran lebih luas bagi mewujudkan perkembangan industri pertanian, di mana kalau kita tengok pada ketika itu Tanah Melayu itu sendiri sebenarnya menjalankan kegiatan pertanian yang tidak nak dikatakan kembang tak jugalah, dan
dan selepas saja pembentukan Malaysia, kegiatan ini dapat dikembangkan lebih baik, di mana sebenarnya negara kita bermula daripada negara pertanian, dan sehingga sekarang kita dapat lihat perubahan ekonomi negara kita lebih kepada teknologi. Dan murid-murid boleh tengok sekarang bagaimana banyaknya peluang-peluang masuk untuk membina kilang, membuat tempat pemasangan alat ganti kereta, pemasangan kereta sendiri. Daripada masa ni kita dapat tengok perubahan ni daripada industri pertanian kepada industri teknologi tinggi. Keseimbangan kaum yang sudah saya terangkan tadi, dan meningkatkan semangat setiakawan negara anggota. Jadi bila dah terbentuknya Malaysia ni, kalau kita tengok dekat Asia Tenggara ada beberapa negara yang berjiran negara kita, jadi nampak orang negara kita ni lebih berdaulat lah, orang menghormati sebab kita sangat kuat, di mana walaupun kita tengok Sabah dan Sarawak tu berada di Kepulauan Borneo, disebabkan menyatu dengan Malaysia, jadi kita dapat tengok Malaysia tu ada satu wilayah yang sangat besar dan berdaulat. Sebenarnya faedah yang diperolehi oleh negeri-negeri yang menyertai Malaysia, berkongsi kekayaan. Kalau kita tengok daripada awal pembentukan Malaysia itu sendiri, Malaysia sebuah negara pertanian, di mana bila kemasukan negeri-negeri seperti Sabah dan Sarawak ini telah menyebabkan perkongsian kekayaan itu dan membangun negara Malaysia yang lebih maju ke hadapan, yang di mana kita dapat tengok sekarang bagaimana kita berubah. Selain daripada itu, untuk melindungi ancaman dari komunis, kemerdekaan negara dipercepatkan, di mana pada ketika itu kita dapat lihat pada 1957 kita diberi oleh kerajaan British merdeka, dan selepas kemerdekaan ia menjadi satu kekuatan untuk membentuk negara Malaysia itu sendiri, yang pada asalnya kita merupakan Persekutuan Tanah Melayu. Daripada itu, untuk meningkatkan pendapatan negara seperti yang saya cakap tadi, daripada negara pertanian kepada negara berkonsepkan industri berat, industri high tech lah, maksudnya teknologi tinggi lah. Selepas belajar ni, murid-murid dapat tak berikan pendapat lain tentang bagaimana pembentukan Malaysia tu yang kita dapat lihat dari segi faedah negeri-negeri yang menyertai Malaysia. Murid-murid boleh juga pergi kepada laman web, untuk internet, buka untuk type saja pembentukan Malaysia, di mana kat situ nanti boleh dapat cari jawapan apakah faedah yang diperoleh oleh negeri-negeri yang menyertai Malaysia pada ketika itu. Jadi murid-murid, selepas kita belajar pembentukan Malaysia, untuk PDPR seterusnya murid akan belajar langkah-langkah pembentukan Malaysia. Jadi itu saja untuk PDPR kita pada kali ini. Sekian, terima kasih.